Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. وقال الله تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. Apa khabar tuan-tuan, para ibu, para ayah, saudara, saudari yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini, malam ini, alhamdulillah kita telah pun masuk ke tahun baru, tahun 1442 Hijriah. Yang ni kita sudah masuk pada awal tahun bulan Muharram, 1 Muharram. Dia mulanya daripada maghrib tadi, lepas isyak, lepas asar tadi kita baca doa akhir tahun 1441 Hijrah. Kemudian selepas kita menunaikan salat fardu maghrib tadi, kita membacakan doa awal tahun bagi 1442 Hijrah. Amalan ini merupakan amalan yang baik, bertepatan dengan dalil umum. Qalu ud'uni astajib lakum. Allah berfirman kepada hamba-Nya, berdoalah kepada Allah, akan Allah perkenankan. Dan tanda orang yang berdoa, tanda orang yang tak sombong dengan Allah adalah orang yang banyak doanya. Tanda orang yang sombong dengan Allah adalah orang yang tak terasa teringin nak berdoa pun, apalagi menganggap nilai doa tu macam tak ada apa-apa. Sedangkan doa itu silahul mukmin, senjata bagi orang yang beriman. Maka marilah kita memperbanyakkan doa. Moga-moga pengharapan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan putus, tidak akan lenyap, kerana adanya pertalian kita dengan Allah itu terus menerus, sebagai tanda kita mengiyakan kalimah Allahus Samad. Sungguhnya Allah itu tempat kita bergantung harap. Sesungguhnya kalau kita menentukan hidup kita ni walau sesaat, percayalah kehidupan kita itu tidak akan mendapat keberkatan. Kalau kita benarkan hidup kita ni walaupun sesaat untuk kita tentukan hidup kita ini, ketahuilah, percayalah, yakinlah bahawa kehidupan kita itu akan tidak mendapat keredaan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan kehidupan kita itu kita pertaubkan semuanya di bawah kehendak, kudrah, iradah Allah Subhanahu wa ta'ala, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tanpa kekuasaan Allah, kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Sebab itu kalimah hauqalah itu diucapkan ketika senang maupun susah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tambah-tambah pula kita ditimpa dengan ujian yang berbagai. Mutakhir ini daripada awal tahun, sebelum tahun 1442
sehingga menjengah ke 1442 Hijrah. Kita masih lagi dirundung dengan keadaan bala wabak ini, musibah wabak yang masih lagi berlaku dalam negara kita ini, terutama di negeri-negeri sebelah utara. Saya pun dapat maklum, keluarga belah isteri saya di Pening itu pun ada tempat-tempat dah banyak kes. Jadi teringin juga nak balik kampung. Tengok-tengok gayanya, pesan Nabi, orang sihat jangan pergi tempat orang yang ada wabak, dan orang yang ada wabak jangan keluar daripada tempat tu. Jadi sebagaimana sunnah yang diperingatkan oleh Nabi dan para sahabat, sehingga Sayyidina Umar Al-Khattab dalam perjalanan ingin ke Kufah mendapat maklum Kufah ada ta'un. Ta'un ketika itu nama ta'un Imawas atau Amwas, yang wujud di sekitar Gaza dengan Palestin, menyebarlah ke belah-belah negara-negara Arab, sehingga Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai khalifah tak jadi pergi ke Kufah disebabkan adanya dikhabarkan wabak ta'un Amwas atau Imawas. Jadi bila tak jadi itu, maka ada yang bertanya, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau ingin lari daripada takdir Allah? Berkatalah Sayyidina Umar Al-Khattab, benar, aku ingin lari daripada takdir Allah menuju ke takdir yang satu lagi. Ta'un Amwas ini berlaku pada tahun 639 Masihi bersamaan 18 Hijrah. Mengorbankan 25,000 hingga 30,000 orang mati, kaum muslimin, termasuk sahabat-sahabat besar baginda Nabi SAW. Antaranya Abu Ubaidah Al-Jarrah, pemanah yang hebat. Ibunya Ummu Aiman, pengasuh Nabi yang nama sebenarnya Ummu Aiman ini Barakah binti Tha'labah, berkahwin dengan Zaid bin Harith, dapat anak Abu Ubaidah Al-Jarrah, meninggal ketika ta'un Amwas. Kemudian Muaz bin Jabal meninggal ketika ta'un Amwas. Yazid bin Abi Sufyan meninggal ketika ta'un Amwas. Syurahbil bin Hasanah, Abu Jandal, bahkan anak Ibnu Abbas iaitu Al-Fudal bin Abbas meninggal disebabkan ta'un Amwas. Dapatlah saya ketika wabak berlaku tu, saya kumpul semenjak daripada sirah Nabawi, detik-detik kelahiran Nabi, sampailah ke hari ini, lebih kurang 22 wabak telah melanda umat manusia. Bahkan bapa Nabi SAW sendiri, Abdullah, meninggal disebabkan dengan takdir Allah dijangkiti wabak ketika berkunjung ke rumah saudaranya di Yaman. Bapa Nabi sendiri meninggal ketika wabak. Banyaklah, tapi tak ada nak cerita malam ni. Rekod cerita wabak ni direkodkan antara ulama'nya Ibnu Kathir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah, dalam jilid yang ke-6, 7, 8. Begitu juga dengan ta'un yang wabak yang lain yang paling dahsyat di Asia Tengah dulu, mengakibatkan antaranya ta'un Al-Fatayat, kemudian ta'un Al-Ashraf, kemudian paling dahsyat sekali tahun
1347 Hijrah sehingga Masihi, sehingga 1351 Masihi, lebih kurang 749 Hijrah sehingga 753 Hijrah. Ta'un namanya Mautul Aswad, kematian hitam atau Black Death, bukan Megadeth. Megadeth tu kumpulan black metal ke apa. Disusun oleh, direkodkan oleh Syekh Al-Imam Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir bin Muhammad Al-Maqrizi dalam kitabnya As-Suluk li Ma'rifati Duwalul Muluk Al-Maqrizi. Sehingga daripada tahun 1347 Hijrah tu, Masihi tu, sampailah membawa ke tahun 1424 Masihi di Mekah, menyebabkan 40 orang kematian. Masa Black Death ni mati, Mautul Aswad ni, anak Ibn Hajar Al-Asqalani 3 orang mati, banyak ilmuwan mati disebabkan pandemik Mautul Aswad. Azan terhenti di beberapa daerah, masjid dan pusat agama ditutup. Bahkan masa di Mekah 40 kematian mati setiap hari, sehingga yang tinggal seorang imam, 2 makmum semayang di Masjidil Haram. Kita baru rasa masjid surau tutup, dulu dah pernah. Sebab kita tak pernah dulu hidup dulu, tahun tu tak ada lagi, tahun 867 Hijrah tak ada lagi. Membawa daripada tahun 1424 Masihi itu sampai ke tahun 1444 Masihi, apabila jemaah haji yang datang daripada Mesir pergi Mekah buat haji balik Mesir, meragut nyawa lebih daripada 1000 orang setiap hari. Mautul Aswad ni keseluruhan kematian 75 hingga 200 juta orang mati, mengakibatkan populasi manusia sekitar 20 hingga 40 orang manusia pupus, berkurangan. Banyak disebut dalam kitab Ibn Hajar Al-Asqalani, iaitu kitab Al-Anba' wal Ghumar, dan berbagai lagi lah, tak ada nak cerita. InsyaAllah. Walau bagaimanapun, alhamdulillah pada malam ini kita dapat sambung kuliah kita setelah hampir beberapa bulan kita tangguhkan pengajian pembacaan kitab Faridatul Faraid, iaitu kitab Mutiara Ilmu Aqidah, yang mana kita dah sampai pada muka surat yang ketiga, insya-Allah. Ta'rif ilmu tauhid. Malam ini insya-Allah ta'rif ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu adalah umpama himpunan perkara-perkara yang diiktikadkan dari segi agama, yang diambil daripada dalilnya yang diyakini. Ini definisi ataupun takrif, pengenalan maksud ilmu tauhid. Jadi tauhid itu sendiri berdasarkan pada kalimah wahada yuwahidu tauhidan. Walaupun pada asalnya perkataan wahid itu satu, tetapi dengan sifat Allah yang bersifat dalam sifat salbiyah, sifat wajib bagi Allah itu wahdaniyah, maka tidak tepat didefinisikan, dipahamkan dengan makna satu, kerana satu merupakan perkataan adjektif, kata sifat, ya? Menyatukan, disatukan, seolah-olah ada pihak lain yang menjadikan keadaan itu, maka dia jadi satu. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita tak mengatakan Allah itu esa, Allah tetap esa.
Jangan kita berpegang dengan pegangan wahdatul wujud, kepercayaan serba Tuhan. Seolah-olah dia menganggap umpama Allah memerlukan makhluknya untuk Allah tu jadi Tuhan, kata dia. Tanpa makhluk Allah tidak boleh jadi Tuhan, kata dia. Umpamanya air ini, kalau tak adalah bekas ni, air ni nak letak mana? Tuan-tuan boleh tengok kuliah disampaikan oleh kumpulan yang telah menyelewengkan pahaman wahdatul wujud, atau dikenali dengan pahaman serba Tuhan. Nampak tu Tuhan, nampak tu Tuhan, semua Tuhan. Sehingga Tuhan ada dalam diri dia. Dengan berpegang kepada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal diri, maka dia kenal Tuhannya. Tapi ayat tu tak dia baca habis. Dia tak baca pun sampai habis. Apakah yang dimaksudkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu? Yang mana bila kita kenal diri, yang kita ni kerdil, tak ada bergaya, tak ada mampu apa-apa, daripada tak tahu, daripada tak ada kemudian ada, daripada tak mampu kemudian mampu, daripada tak upaya kemudian upaya, banyaklah. Barulah kita kenal yang kita ni hamba dan Allah itu pencipta. Tu tahap man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kalau nak faham begitu. Tapi kalau sekadar memaham, kenal diri, dah kenal Tuhan, sehingga dia meninggalkan kefarduan solat sebab Allah dah ada dalam diri, maka hilang kewajipan solat. Maka pahaman ini terkeluar dan menyeleweng, terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ikutkan mengenal diri ni antara kita dengan Nabi SAW, pasti Nabi lebih kenal Allah daripada kita. Tetapi Nabi solat sampai pecah tapak kaki, kan? Bukan sekat solat fardu, bahkan Nabi SAW menunaikan solat-solat yang lain, solat-solat sunat, beribadat bersungguh-sungguh, walaupun dikurniakan maksum, dikurniakan mukjizat, banyak keistimewaan, dijamin dalam syurga. Kita ni bukan kata maksum, Cik Som pun belum tentu ni, apalagi Kalsum. Mukjizat jauh sekali. Tapi tahap pemahaman tu perlu bertepatan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab itu dalam mengatakan Allah itu qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Nabi Muhammad, Allah itu esa. Sebab dalam kamus perkataan satu merupakan kata adjektif, kata sifat. Kalau tunggal pun tak tepat, sebab tunggal itu kata terbitan. Anak tunggal, ibu tunggal, kata terbitan ataupun kata khas, kata nama khas. Tetapi bila kita tengokkan esa, dia hanya merujuk kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Kan? Makanya bila dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 tu, qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Nabi Muhammad, Allah itu esa. Bukan sekadar Nabi Muhammad saja. Setiap ayat yang bila dikatakan qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, merujuk bukan setakat Nabi Muhammad, bahkan umat Nabi Muhammad keseluruhannya sampai hari kiamat, termasuk kita. Hendaklah kita mengatakan bahawa Allah itu esa. Sebab itu dalam sifat wajib bagi Allah, iaitu sifat salbiyah, sifat-sifat yang menafikan mana-mana sifat yang tak layak, sebagai disebut sebagai sifat salbiyah ni sebagai sifat apa kata orang, sifat yang menjaga mana-mana sifat yang tercela, yang cacat, yang cuba nak ditempelkan kepada sifat Allah itu yang mana tak layak itu. Ataupun ada sahabat saya, Ustaz Rushdun, dia sebut sebagai antivirus. Macam komputer ni, dia ada virus, maka dengan adanya antivirus tu dia jadi apa, pelindung atau shield, mencegah. Ataupun kalau dalam wabak ni, vaksin lah, kan, supaya wabak tu tak merosakkan tubuh badan kita ni,
dengan penyakit-penyakit dan hilang fungsi badan dan kegagalan fungsi organ, maka hendaklah dicucuklah afal ikhtiarinya, cucuk vaksin. Ni sekarang negara tengah buat vaksin COVID-19. Belum apa kata orang, belum nampak lagi kan, belum dapat lagi. Ada yang kata dulu awal-awal dia cucuk vaksin tu, vaksin penyakit malaria. Sebab ada bahan yang ada dalam Maria pula. Dengar dia rumah kan. Bukan malaria. Vaksin apa yang bahan yang ada dalam malaria tu, yang vaksin malaria tu, dia bersesuaian dengan vaksin COVID-19. Itu ikhtiar af'al ikhtiari. Usaha makhluk, tapi segala-galanya Allah lah yang menentukan. Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak sesuatu itu, maka cukup dengan Allah mengatakan jadi, maka jadilah. Kita cuba sebut macam tu, jadi tak? Tak maunya. Sebab kun fayakun ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu Taala, keagungan dia. Maka dalam sifat salbiah itu ada sifat wahdaniyah. Ada 5 sifat kan salbiah tu. Qidam, sedia ada, ataupun kita faham dengan maksud azali, sejak azali. Baqa dengan faham maksud abadi, lagi abadi. Qidam, baqa. Mukhalafatuhu lil hawadis, iaitu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan mana-mana sesuatu ataupun makhluk selain pada Allah, makhluk dan selain makhluk Allah. Tak ada lain. Yang keempat iaitu qiyamuhu binafsih. Pergantungan Allah itu tidak kepada makhluknya. Allah tidak berhajat kepada makhluk untuk mengatakan Allah itu Tuhan, baru Allah jadi Tuhan. Qiyamuhu binafsih. Wahdaniyah itu yang akhir, iaitu esa. Sebab itu saya ingat arwah guru saya Ustaz Ismail Kantan, dia kata tidak tepat mengatakan satu, walaupun Ramli Sarip nyanyikan engkaulah yang satu kan, tapi satu itu tidak tepat. Sebab satu itu sebut, yang saya sebut tadi, kemudian dia sebut satu itu sebab sebelum satu ada kosong, selepas satu ada dua. Sedangkan Allah, dia tidak ada sebelumnya dan selepasnya tak ada. Sebab itu menafikan kepercayaan Trinity of God, God of Trinity. Tuhan ada, Maryam sebagai apa? Itu mother of God, ibu Tuhan kemudian Rohul Kudus disebut sebagai apa? Jesus. Jesus tu bahasa Rom, bahasa Yunani. Jesus tu kalau ikutkan Nabi Isa ni dalam bahasa Arab, dia merupakan bangsa Bani Israel, bahasanya bahasa Ibrani, maka nama asalnya Iswah. Tapi bila di dalam bahasa Arab kan namanya Isa. Kan. Baik. Jadi wahdaniyah ini disebutkan dalam kitab Fiqhul Akbar Al-Imam Abu Hanifah. Apa katanya? Wallahu ta'ala wahidun la min tariqil adad walakin min tariqi annahu la syarika lah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa maksud dia? Kata Imam Abu Hanifah dalam kitab Fiqhul Akbar, kitab yang terawal kitab Tauhid. Tauhid ni disebut sebagai Fiqhul Akbar. Fiqh ibadat itu yang sembahyang, puasa, zakat tu. Fiqhul Akbar Tauhid, akidah. Apa kata Imam Abu Hanifah? Wallahu ta'ala wahidun, dan Allah Ta'ala itu esa, wahid, la min tariqil adad,
bukanlah makna esa atau satu itu daripada jalan bilangan. Maksudnya 0, 1, 2, 3, bukan. Annahu la syarikalah, walakin min tariqi annahu la syarikalah. Tetapi daripada jalan bahawasanya dengan kata esa itu, wahdaniyah itu, esa itu tidak ada Tuhan yang sekutu bagi. Itu maksud dia. Sebab itu kalau dalam kamus Dewan Bahasa Pustaka, dalam cetakan yang ketiga dan keempat, dia kata Esa itu merujuk kepada Tuhan. Tidak, Isa tu, ISA tu nama orang. Isa merujuk kepada Nabi Isa atau Nabi Isa. Ni Isa, ESA kan, dia merujuk kepada sifat Allah tu, sifat Tuhan, wahdaniyah. Jadi bila katakan wahid itu Allah itu, qul huwallahu ahad, bukan maksud dengan jalan nak faham angka bilangan, tidak, tetapi nak mengatakan sebagai la syarikalah, tidak ada yang sekutu baginya, tak ada Tuhan lain, tak ada pencipta lain, tak ada sembahan lain, tak ada pergantungan lain. Kan? Kemudian apa lagi? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini dalil dalam surah Al-Ikhlas, iaitu Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan Allah itu tiada sesuatu pun yang serupa dengannya. Maka tidak boleh kita sifatkan dengan sifat makhluk terhadap sifat Allah, tak boleh. Dengan kita mengatakan Allah itu berarah pun tak boleh, bertempat pun tak boleh, berupa pun tak boleh, berjirim, berjisim pun tak boleh. Maknanya Allah itu mempunyai ada kadar berat, atau Tuhan itu berbentuk yang memenuhi ruang seperti molekul atom, tak, ataupun zarah-zarah kecil, tidak. Apa pun yang kita terlintas dalam kepala kita, rupa, nak dirupakan Allah itu, semuanya tidak, la syarikalah, la syarikalah. Yang mana disebut walam yakul lahu kufuwan ahad. Bahkan kalau kita nak mengatakan, bila kata dalam Quran itu yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, tidak boleh kita kata tangan menunjukkan tangan kita, lagi tak boleh. Sebab kita itu makhluk, sedangkan kita tak boleh menyamakan apa-apa ciri makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam sifat ma'ani Allah itu melihat, Allah itu mendengar, Allah itu berkata-kata, tidak boleh kita katakan Allah itu melihat sebagaimana kita melihat, dengan kita menganggapkan bahawa melihat Allah itu sebagaimana makhluk melihat, tak boleh. Laisa kamitslihi syai'un. Sebab kita melihat, cara kita melihat dengan Allah melihat tidak sama. Bahkan maksud melihat itu sendiri pun tak sama. Maksud melihat pun tak sama. Contoh, Allah bagikan ibrah dengan kita nak faham maksud melihat. Kita melihat, apakah faham kita dengan melihat? Maksud melihat ni mesti benda yang digambarkan, benda yang nampak. Dan bila kita kata melihat, ada mata. Kita tengok ibrah yang Allah bagi, Allah ideakan CCTV. Di bahagian manakah CCTV itu melihat? Ada mata macam kita? Tak juga. Di mana? CCTV itu nampak, tapi di mana kita nak katakan CCTV itu melihat? Jadi melihat ini bukan sesuatu yang disebut sebagai sesuatu yang tetap. Mengikut makhluk begitu, melihat ni kadarnya begitu. Tetapi Allah melihat tidak dimaknakan sebagaimana makhluk melihat, tidak. Sebab kita dengan CCTV pun jauh beza melihat. Itu banyak ibrah yang Allah bagikan. Sebab cara kita nak akidah ni dengan dua jalan. Satu, secara dalil-dalil naqli yang terdapat dalam Al-Quran dan
as-sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua secara ru'iyah atau ru'i, secara ijtihad akal yang berpandukan dengan bimbingan Al-Quran dan as-sunnah. Kalau logik semata-mata, maka jadi pula golongan Mu'tazilah yang menganggap bahawa Allah itu qadim, sedia ada, ataupun kita faham dengan maksud azali, tetapi Quran dikatakan makhluk. Al-Quran makhluk. Kan jadi kekeliruan. Allah itu bersifat dengan qadim, sedia ada, tetapi firman-firmannya menjadi makhluk. Itu pemikiran Mu'tazilah yang 100% mendalilkan akal semata-mata mengatasi wahyu. Sedangkan akal perlu dibimbing oleh wahyu. Kalau akal tak dibimbing oleh wahyu, kita rosak. Akhirnya jadilah macam teori Darwinisme. Manusia itu asalnya daripada beruk. Kan? Asal manusia daripada beruk. Beruk pun bening. Macam mana manusia boleh ngaku aku ni keturunan daripada asal dia, kata dah. Bukan kata kita penin, beruk pun penin. Kan? Sama juga dengan sejarah. Bila dikatakan zaman Neolitik, Paleolitik, Mesolitik, zaman orang duduk dalam gua, tak berpakaian, tak berseluar, zaman batu, keluar cerita Flintstone, ya berdu-berdu. Kan? Nak menunjukkan awal penciptaan manusia tu macam tu, tak ada tamadun. Apakah Nabi Adam begitu? Sedangkan kita diajar dalam Islam, Nabi Adam manusia yang pertama yang telah diajarkan oleh Allah sebelum turun ke langit dengan pelbagai ilmu dan pengetahuan yang mengatasi pengetahuan para malaikat. Apakah Nabi Adam turun dengan keadaan macam tu, duduk dalam gua ya berdu-berdu? Maka sejarah perlu diluruskan. Sebab tu kalau logik akal semata-mata, dia rosak. Begitulah dengan sains. Bila pemikiran dia bahawa alam ini jadi dengan sendirinya, maka dia disebutkan alam semula jadi. Sedangkan dalam akidah kita tidak ada benda yang semula jadi. Semuanya di bawah penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tidak ada satu pun boleh jadi sendiri. Tak ada. Tetapi sains memikirkan bahawasanya alam ni terbentuk dengan sendiri. Apa lagi dengan datangnya pahaman-pahaman yang pelik-pelik. Tuhan itu terbentuk daripada getaran lah. Lagi haru. Kan? Dia ingat cerita Piramli, getaran jiwa. Itu masalah-masalah ini. Sebab itu logik akal ni dia kena dipandukan, dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah. Jika tidak, sebab itu dalam semayang, sujud, punggung ditinggikan daripada kepala yang memiliki akal. Hebat mana pun dia tu, akalnya tahap PhD, akalnya tahap profesor, semayang punggung lagi tinggi. Sebab di hadapan Allah ni, maknanya akal ni tidak ke mana. Jangan dibanggakan dengan akal yang hebat. Sebab kalau tanpa dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, akal itu akan rosak dan liar tanpa dibimbing, menyimpang daripada tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Nampaknya dah berbunyi ni, baru ta'rif aja. Mana ni tuan-tuan? Berbulan-bulan sambung ta'rif je. Saya ingat sampai tu lah kot. Jadi penutup dia tuan-tuan, kita akan sambung balik pada bulan hadapan berkenaan dengan ta'rif ilmu tauhid ni, untuk kita lebih faham kenapa disebut tauhid, apa beza dengan akidah, apa beza pula usuluddin, apa beza pula ma'rifah. Itu akan datang insya-Allah. Tetapi yang saya nak sebutkan, dengan tahun baru ini 1442 Hijrah, marilah sama-sama kita menguatkan akidah kita sampai terbentuknya akidah yang jazam, akidah yang muktamad. Sebab antara
seseorang itu ditipu oleh nafsu dia, melakukan kesalahan demi kesalahan, kesilapan demi kesilapan. Yang pertama, dia tidak kenal Allah sebagai Tuhan. Tak cukup kenal Allah itu sebagai Tuhan. Maka akidah itu perlu penting. Tanpa akidah, hidup kita ini tak terarah. Tanpa akidah, ibadat kita tak diterima. Tidak sah akidah selagi mana kita tidak mengetahui Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang disembah. Maka segala-galanya berkait rapat dengan akidah. Hidup kita, mati kita, hubungan ibadat kita, urusan semuanya bermula dan berpunca daripada akidah itu sendiri. Kalau orang yang memiliki akidah yang kuat, yang bertepatan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, pastilah dia akan menjaga segala perilaku dan tingkah laku. Bahkan dia akan menjaga hubungan dia dengan sesama manusia. Begitulah dalam dia menjalani kehidupan di dunia ini, dia ingat bahawa dia tu bukan siapa-siapa, tidak memiliki, tetapi sebaliknya dia dimiliki. Tidak mempunyai, tapi sebaliknya dia tu dipunyai. Dia tidak berkuasa, tetapi sebaliknya dia tu dikuasai. Sebab itulah orang yang ada kuat akidahnya, dia akan takut dengan Allah. Tujuan kita belajar akidah menghasilkan dua perkara, penutup dia. Yang pertama, agar hasil ibadat sejahtera. Itu yang pertama. Sejahtera daripada syirik, menyekutukan Allah. Sejahtera daripada ibadat fasad, rosak. Sebab kita tak boleh ikut suka hidup kita ni nak tentu macam mana. Ibadat kita tak boleh suka-suka kita je. Tak boleh. Ada aturannya, ada batasannya, ada hukumnya, kan? Ada sah, ada batal. Dan kita tak nak supaya ibadat kita tu batal, sebab tak memenuhi syarat. Yang kedua, menuntut ilmu ni supaya agar hasil haibah, iaitu gerun terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Gerun. Sebab itu ada sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Dia antara periwayat hadis yang cukup banyak. Dia ni, Abu Darda ni, kalau kita dia punya riwayat hadis dia pun disebutkan dalam satu kitab yang disebut Usulul Ghabah. Abu Darda meriwayatkan sebanyak 167 hadis. Nama sebenarnya Uwaimir bin Amir bin Malik bin Zaid bin Qais bin Umayyah bin Amir bin Adi bin Ka'ab bin Khazraj bin Al-Haris bin Khazraj. Namanya adalah Amir bin Malik. Dia mendapat ujulukan gelaran Uwaimir. Dia ni dalam bab akidah ni, asal dia ni orang yang antara sahabat yang lewat masuk Islam. Macam Abu Hurairah lewat masuk Islam. Dia orang yang akhir masuk Islam. Abu Darda ni, dia bagi tahu ada satu keadaan, dia ni asalnya pedagang, orang yang banyak harta. Bila dia memeluk agama Islam, maka dia menjadi orang yang cukup jaga ibadat. Dia hatinya lunak lembut, sehingga kan ada riwayat mengatakan, tatkala Nabi diutuskan menjadi Rasul, ketika itu aku, iaitu Abu Darda, seorang pedagang. Aku ingin menggabungkan ibadahku dengan pekerjaanku, namun keduanya tak mampu bersatu. Mencari urusan dunia dengan urusan akhirat ini tak boleh nak ditumpukan salah satu. Jika ditumpukan, maka salah satu waktu akan tidak lengkap.
Sebab itu dalam Quran ayat ad-dunya 115 kalimah, al-akhirah 115 kalimah. Kemudian dia kata, aku pun meninggalkan pekerjaanku dan memilih beribadat kepada Allah Azza wa Jal. Demi Allah Azza wa Jal, alangkah senangnya seandainya aku memiliki kedai di jalan menuju ke pintu masjid hingga aku tidak meninggalkan salat. Aku mampu untuk mendapat keuntungan 40 dinar dan aku juga mampu untuk sedekahkan semua di jalan Allah Azza wa Jalla. Ada seorang sahabat ditanya kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, mengapakah engkau bila cerita pasal reta-reta ni engkau tak apa nak minat? Bila sebut tentang harta itu, harta ini, dia tak apa nak minat. Kita jangan, bukan orang lain nak percayalah. Kereta Porsche Cayenne ke kereta? Lalu tengok gitu kan. Abu Darda tak heran. Kata orang Perak tak siar, tak apa nak teringin tengok. Lalu kata Abu Darda, aku tak apa nak minat dengan reta. Bukan apa, sebab aku takut dua benda. Dan kerana harta ni, aku takut hisab yang dahsyat pada hari kiamat ini. Sebab harta ni dua perkara, dari mana engkau dapat dan ke manakah kamu belanjakan. Sebab bila harta yang dibelanjakan itu akan ada hisab yang menanti, dan bila harta yang diperolehi itu daripada mana, maka ketahuilah ada azab yang sedang menunggu. Makanya Abu Darda dia membimbangkan keadaan akhiratnya dalam harta ini. Sebab jika aku fikir-fikirkan harta ni di mana aku dapat, maka di sana ada azab yang menanti. Tapi bila aku fikirkan ke mana aku belanjakan, bahawasanya akan ada hisab yang sedang menunggu. Maka sebab itulah Abu Darda menjadi seorang yang zuhud, dan bahkan Abu Darda ni hebat dalam berperang. Dia cukup hebat dalam berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada ulama khilaf apa keterlibatan Abu Darda dalam perang Uhud kan. Itu antaranya lah. Bahkan Abu Darda pun pernah kata, seandainya kalian mengetahui akan apa kalian lihat setelah kematian, pastilah kalian tidak akan berselera untuk makan, minum dan berteduh dalam rumah. Kalian akan berpusu-pusu menuju tempat yang tinggi dan memukul-mukul dada kalian, menangisi diri sendiri. Sungguh aku lebih senang menjadi sepohon pohon kurma yang dikunyah kemudian ditelan. Bahkan dia kata lagi, siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan sedikit gembira dan jarang berbuat hasad dengki. 3 hal yang membuatkan dia ketawa, dan 3 hal membuatkan dia menangis. Apakah 3 perkara yang membuatkan dia ketawa? Pertama, orang yang cita-citanya adalah duniawi semata-mata, padahal kematian selalu mengintainya. Yang kedua, orang yang lalai daripada kematian, sedangkan kematian tak pernah lalai kepadanya. Yang ketiga, orang yang terlalu banyak ketawa hingga dia tidak tahu apakah Allah sedang murka atau redha kepadanya. Kemudian 3 hal yang membuatkan aku menangis, kata Abu Darda. Yang pertama, dahsyatnya kiamat, tak dapat digambarkan. Yang kedua, terputusnya amal, kerana bila terputusnya amal menunjukkan sudah tidak ada lagi amalan yang boleh ditambah dan kebaktian yang boleh dilakukan. Yang ketiga, apabila dia berdiri di hadapan Allah, sebab dibimbangkan apakah aku ini masuk syurga atau neraka. Itulah pesan Abu Darda. Dia kata, wahai manusia, kamu sedang menginjakkan tanahmu, kakimu menginjakkan tanah itu
ketahuilah bahawasanya sebentar lagi ia akan menjadi kuburmu. Sebentar lagi tanah yang kamu pijak itu akan jadi kuburmu. Wahai manusia, sungguhnya hidupmu hanya beberapa hari. Tiap kali waktu akan berlalu, bererti sebahagian hidupmu telah pergi. Wahai manusia, engkau sekarang ini selalu menghabiskan umurmu sejak daripada dalam rahim ibumu lagi, dan menghabiskan waktu dan masa. Jadi memandangkan masa pun dah banyak habis, kita tangguhkan kuliah kita ini, insya-Allah. Kalau ada bantahan, Haji, ada bantahan apa-apa? Ada Ustaz nak bantah untuk makluman bersama saya ni Ustaz Rushdul. Kalau nak gaji kitab Qalbun Salim, bolehlah, dia dapat ijazah kitab Qalbun Salim tu, kan? Penawar bagi hati, kan? Ada bantahan? Ada? Kalau tak ada bantahan, tambahan ada? Kalau tak ada tambahan, ada apa-apa yang penyataan saya yang mengelirukan, ada tak? Yang perlu dibetulkan, silakan, insya-Allah. Ada? Tak ada. Kalau begitu kita tangguhkanlah. Sepakat kita tangguhkan. Kita tangguhkan dengan membaca doa, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma ahrimna lazata ma'siyatik warzuqna lazata ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesudian mendengar. Wallahu a'lam. Insyaallah.